Hai, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel Cikgu. Okey, hari ini Cikgu akan masuk topik baru bab 8, graf fungsi bagi matematik tingkatan 2 KSSM. Okey, bagi bahagian yang pertama 8.1 kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan fungsi. Okey, nombor 1, fungsi ialah suatu hubungan yang mengaitkan dua set nilai dengan setiap nilai dalam set pertama dikaitkan dengan satu nilai dalam set kedua. Okey, cikgu ulang. Fungsi ialah suatu hubungan yang mengkaitkan dua set nilai dengan setiap nilai dalam set pertama itu dikaitkan dengan hanya satu nilai dalam set kedua. Okey, nombor 2, fungsi merupakan hubungan setiap input mempunyai hanya satu output. Okey, so apa yang dimasukkan dengan input dan output ini? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ni ya? Okey, kita lihat ya. Okey, mula-mula kita kena tahu, mengenal pasti apakah itu fungsi. Okey, ini adalah penerangan. Okey, cikgu dah terangkan apa itu fungsi, tetapi kita nak mengenal pasti apakah sebenarnya itu fungsi. Mungkin dalam bentuk ayat, mungkin murid-murid tak faham kan? Okey, untuk mengenal pasti fungsi ini, sila rujuk buku teks muka surat 147. Okey, kita akan lihat buku teks. Okey, nampak tak ni? Mengenal pasti fungsi. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, ini adalah mengenal pasti fungsi ya. Tadi muka surat 147. Okey, kita lihat ya. Yang pertama, terdapat dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi. Okey, pelajar kena ingat hanya ada dua jenis hubungan yang akan menghasilkan fungsi. Yang pertama ialah hubungan satu kepada satu, ataupun yang keduanya ialah hubungan banyak kepada satu. So bila kamu perhatikan di sini ya, tadi cikgu dah kata fungsi ini dari set pertama dia akan dihubungkan dengan satu output sahaja, satu. Dapat tak? Hubungan satu kepada, lihat output dia kepada satu, dan di sini pun hubungan banyak kepada satu. Kita lihat yang output. Yang depan ni adalah input. Okey? So, kita lihat yang pertama. Apakah yang dimasukkan dengan hubungan satu kepada satu? Okey, ini adalah set pertama. Ini adalah set kedua. Okey, hubungan di antara kedua-dua set ini adalah unit. Okey, sejarak unit dia ialah kilometer, isi padu unit dia ialah mililiter, dan harga unit dia adalah dalam ringgit Malaysia. So kalau kamu lihat input ini pergi kepada satu output sahaja. Nampak dah? Satu input kepada satu output, satu input kepada satu output. So inilah yang dikatakan sebagai hubungan satu kepada satu. So apabila ada hubungan satu kepada satu, ini dikatakan fungsi. Okey. Yang B pula, hubungan banyak kepada satu. Okey, di sini fungsi dia, okey, dia hubungan dia ialah tabiat makanan haiwan. Okey, haiwan yang pertama arnab. Arnab adalah herbivore. Lembu pun herbivore. Kuda pun herbivore. Maksudnya tabiat makan mereka adalah samalah. Mereka hanya makan sayur-sayuran, rumput dan sebagainya. Mereka tak makan daging. So ini adalah hubungan banyak kepada satu. Jadi hubungan banyak kepada satu juga merupakan satu fungsi. Okey, selain daripada dua hubungan ini, kita ada lagi dua jenis hubungan yang merupakan bukan fungsi. Okey, yang bukan fungsi. Okey, nampak dari sini? Okey, terdapat dua jenis hubungan yang bukan fungsi. Yang pertama, hubungan satu kepada banyak. Output dia adalah banyak. So, bila banyak ianya bukan
fungsi. Okey, misalnya ini merupakan hubungan subjek kegemaran. Okey, apakah subjek kegemaran Rania? Dia suka sains, dia suka matematik. Okey, bagi Jana dia suka bahasa Inggeris. So ini merupakan hubungan satu kepada banyak. Okey. Yang keduanya pula ialah hubungan banyak kepada banyak. Okey, banyak kepada banyak. Ini pun bukan fungsi ya. Okey, hubungan di sini adalah kenderaan yang dinaiki ke sekolah. Okey, bagaimana Firdaus pergi ke sekolah? Nampak tak? Dia pergi sama ada dengan kereta ataupun dengan bas. Okey, Ija pula nampak tak? Pergi dengan bas pun ada. Okey, Afiq dengan motosikal. Okey, so hubungan ini adalah banyak kepada banyak, juga merupakan bukan fungsi. Okey, boleh faham tak? Okey, seterusnya. Okey, semua hubungan ialah padanan unsur dari set A. Okey. Okey, semua hubungan ialah padanan unsur dari set A ke set B. Kita anggap yang pertama ini sebagai set A kepada set B. Okey, hubungan dapat diwakilkan dengan menggunakan rajah anak panah. Yang dimasukkan dengan rajah anak panah inilah rajah anak panah. Nampak tak anak panah ni? Okey, ini anak panah. Okey, yang berikutnya kita boleh hubungkan dengan graf juga ataupun dengan menggunakan pasangan tertib. Okey, cikgu akan tunjukkan dalam contoh bagaimana kamu nak mewakilkan suatu hubungan dengan menggunakan rajah anak panah, menggunakan graf dan juga pasangan tertib. Okey, boleh faham tak? Okey. Okey, kita lihat di sini. Okey, kita sudah rujuk tadi kan? Tadi kita dah mengenal pasti fungsi dengan merujuk buku teks muka surat 147. Okey, sekarang kita nak lihat contoh 1. Okey, contoh 1. Nyatakan jenis hubungan bagi setiap rajah berikut. Okey, tadi kamu dah lihat kan semua jenis hubungan kan? Okey, hubungan yang merupakan fungsi ialah hubungan satu kepada satu dan juga banyak kepada satu. Outputnya mesti satu. Okey, hubungan satu kepada banyak dan banyak kepada banyak bukan merupakan fungsi. Sekarang kita nak nyatakan jenis hubungan sahaja. Okey, yang pertama kita lihat ya. Okey, hubungan mereka adalah tambah dua. Okey, satu kalau kita tambah dua kita akan dapat 3. 2 kita tambah 2 dapat 4, 3 tambah 2 kita dapat 5. So hubungan yang kamu nampak di sini adalah daripada satu input kepada satu objek, satu input kepada satu output, satu input kepada satu output. So ini adalah apa? Hubungan apa? Ya, satu kepada apa? Kepada satu. Bagus. Okey, hubungan satu kepada satu. Okey, ini pula hubungan dia ialah punca kuasa 2. Okey, kalau kita tekan kalkulator punca kuasa 4 kita akan dapat 2 ataupun negatif 2. Punca kuasa 9 kita akan dapat 3 atau negatif 3. So ini apakah hubungan dia? Satu, ini ada apa? Ada banyak kan? So hubungan dia adalah satu kepada banyak. Okey. Okey, yang C pula. Okey, hubungan dia adalah kuasa 2. 4 kuasa 2 16, negatif 4 kuasa 2 pun dapat 16. 5 kuasa 2 dapat 25, negatif 5 kuasa 2 pun dapat 25. Okey. So kalau kamu lihat ni, hubungan ni ialah apa? Nampak tak? Ini banyak kepada satu. Okey, banyak kepada satu. Okey, bagus. Seterusnya, kalau kamu lihat di sini, hubungan di sini adalah dibahagi. So maksudnya 21, okey, dibahagi. Okey, boleh dibahagi dengan 3, boleh dibahagi dengan 7, 24 boleh bahagi 3, boleh bahagi 4, 28 boleh bahagi 4, boleh bahagi dengan 7. So kalau kamu nampak macam ni, ini menunjukkan apa? Banyak kepada banyak. Ya, bagus. Banyak kepada banyak. Okey, faham tak? Okey, bagus. Okey, kita lihat yang
berikutnya. Okey, kita lihat yang berikutnya. Okey, kita lihat yang berikutnya. Okey, contoh 2. Okey, nampak tak contoh 2? Okey, jelas kan? Okey, contoh 2. Okey, ini adalah rajah anak panah, set A, set B. Okey, hubungan di antara mereka ialah tambah. Okey, tambah 1. Okey, 0 tambah 1 dapat 1, 1 tambah 1 dapat 2, 2 tambah 1 dapat 3, 3 tambah 1 dapat 4, 5 tambah 1 dapat 6. Okey, hubungan yang ditunjukkan dalam anak panah ini kita boleh tunjukkan dalam bentuk graf juga. Okey. So macam mana kita nak tunjukkan dalam bentuk graf? Okey, kamu mempunyai buku petak kan? So wakilkanlah satu petak satu unit. Okey. So kamu kena ada paksi Y, paksi X. Okey, kita akan letakkan semua set A di bahagian yang mengufuk ataupun yang sedang baring, okey, mendata, okey. Ini adalah set A, yang di atas ini adalah set B. Okey, set A bermula dengan 0 diikuti dengan 1 2 3 4 5 dan 6. Walaupun kita tak ada 4 di sini, kita letakkan 4 ya. So setiap satu petak kamu letakkan satu unit, okey. Dan di atas pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? 3, 4, 5, 6. Okey? So sekarang 0 dipetakan kepada 1. Betul? 0 kepada 1 letakkan tanda bintang ke atau titik pun boleh. Okey, lepas tu 1 kepada 2, 1 kepada 2, 2 kepada 3, 3 kepada 4 tak ada kan? So 5 kepada 6. Okey, ini adalah diwakilkan dalam bentuk graf. Okey, pasangan tertib pula kita akan ada tanda set. Okey, lepas tu buka kurungan. Okey, apakah pasangan untuk kosong? Pasangan untuk kosong ialah 1, pasangan untuk 1 ialah 2, pasangan untuk 2 ialah 3, lepas tu pasangan untuk 3 ialah 4, lepas tu pasangan untuk 5 ialah 6. So ini adalah bentuk pasangan tertib. So boleh faham tak? Bentuk anak panah, bentuk graf dan bentuk pasangan tertib. Okey, bagus. Okey, seterusnya contoh 3. Contoh 3, cikgu nak merujuk semula kepada buku teks muka surat 148. Kita akan lihat contoh 2 yang diberikan di situ ya. Okey, kita buka balik buku teks muka surat 148. Okey. 148. Okey. Kita akan rujuk contoh yang kedua. Okey, ni nampak dah contoh kedua ni. Ni. Ini yang cikgu nak rujuk. Okey, contoh 2. Okey, contoh 2. Okey, A. Fungsi 1 kepada 1. Okey, fungsi 1 kepada 1 ialah hubungan yang mana objek dalam domain. Domain maksudnya yang di sebelah sini. Okey. Maksudnya yang input ialah domain ya. Mempunyai hanya satu image. Okey, di sini. Okey, dia mesti mempunyai satu image sahaja. Okey, saya nampak tak? 1 kepada 2, 2 kepada 4, 3 kepada 6, 4 kepada 8. Okey, so ini adalah hubungan 1 kepada 1. Okey, so apabila kita mewakilkan ini dengan menggunakan graf, okey, sama juga tadi cikgu dah tunjuk kan. Okey, lukis graf 1, 2, 3, 4 yang mengufuk atau mendata ini adalah set P, menegak adalah set Q. Okey, so wakilkan setiap satu petak beginilah. So 1 kepada 2, nampak dah? 2 kepada 4, okey, 3 kepada 6, 4 kepada 8. Ini diwakili dengan bentuk graf.
Okey, pasangan tertib pula macam tadi cikgu dah tulis kan. So ini adalah set A. So set A sama dengan, okey, buka tata tanda set. Okey, dah buka tata tanda set. Okey, lepas tu letaklah 1 pasangan dia 2, 2 pasangan dia 4, 3 pasangan dia 6 dan 4 pasangan dia 8. Okey, boleh faham Okey, seterusnya B, fungsi banyak kepada 1. Okey, ini pun merupakan satu fungsi So fungsi banyak kepada 1 ialah hubungan yang lebih dari satu objek dihubungkan dengan imej yang sama. Nampak tak? 6 9, 21 kan. Semua ini mempunyai satu imej sahaja iaitu 3. So hubungan dia ialah gandaan. 6 ialah gandaan bagi 3, 9 ialah gandaan bagi 3, 21 ialah gandaan bagi 3. Okey, kerana dalam sifir 3 semua ini ada. 6, 9, 21 ada. Okey. So bila kita nak mewakilkan ini dengan graf, okey, macam tadi juga kita letaklah unit dia kena seragam Kalau kita wakilkan 3 bagi setiap satu tu, so satu petak tu 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9 macam tu. 9 tambah 3 12. Okey, di sebelah bawahnya adalah set P dan di atasnya adalah set Q. So kalau kita nampak 6 dipetakan kepada 3, 9 kepada 3 dan 21 juga kepada 3. Okey, senang kan? Okey, bila kita letak dalam bentuk pasangan tertib pula, okey, so B sama dengan, okey, buka tata tanda set, 6 kepada 3, 9 kepada 3, 21 kepada 3. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya yang berikutnya pun ada juga contoh yang bukan fungsi pula. Okey, yang bukan fungsi. Okey, yang bukan fungsi. Nampak tak? Okey. Hubungan 1 kepada banyak. Tak berapa jelas. Pelajar masih boleh merujuk buku teks Okey, hubungan 1 kepada banyak. Okey, hubungan 1 kepada banyak ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai lebih daripada satu objek. Okey, nampak tak? Domain maksudnya yang di sebelah sini, objek So dia mempunyai lebih daripada satu imej. Nampak tak? 3 dipetakan kepada 3 dan juga kepada 6. So dia mempunyai lebih daripada satu. Okey, begitu juga dengan 4 dipetakan kepada 4 dan 8. So ini adalah hubungan 1 kepada banyak. Okey, so apabila kita hubungkan dengan bentuk dalam bentuk graf macam tadi, yang mendata adalah set P, yang menegak adalah set Q. Okey, pastikan skala dia adalah seragam 1 2 3 4 5, begitu juga dengan di atas. Lepas tu petakan macam tadi. Okey, dan dalam bentuk pasangan tertib pun sama juga, 3 kepada 3, 3 kepada 6, lepas tu 4 kepada 4 dan 4 kepada 8. Okey, boleh faham Lepas tu last sekali ada, tapi ini bukan fungsi Okey, hubungan banyak kepada banyak pula. Hubungan banyak kepada banyak ialah hubungan yang mana sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih daripada satu imej dan lebih daripada satu objek mempunyai imej yang sama. Nampak tak? Banyak hubungan banyak dengan banyak. So kalau kita nak wakilkan dengan graf, okey, kita buat dalam petak bergrid macam ni dan pasangan tertibnya kita tulis pasangan dia. Okey, dengan memerhatikan gambar raja di atas. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, dah. Okey, kita lihat yang berikutnya. Okey, tadi kita dah rujuk contoh 2 tu kan. Okey, kita pergi kepada perwakilan fungsi. Okey, kalau kita lihat di sini ini adalah set A, set B. Yang ada di set A ni kita panggil sebagai domain. Yang ada di set B ni kita panggil kodomain. Okey, dah hubungan di antara dua-dua ni ialah punca kuasa 2 lah. Okey, kalau kita lihat, kalau kita punca kuasakan 9, kita akan dapat 3. Punca kuasa 16 dapat 4. Punca kuasa 25 dapat 5. Punca kuasa 36 dapat 6. Okey, so set P, okey, set P ni terdiri daripada apa? Kalau set P ni 9,
16, 25, 36. So ini dikatakan sebagai domain. Okey, dan semua unsur-unsur yang ada di dalam ini dinamakan sebagai objek. Okey. Okey, lepas tu set Q pula tadi dapat 1, 3, 4, 5, 6. Ini adalah kodomain. Okey? Dan unsur-unsurnya dinamakan image kecuali kecuali 1. Mengapa? Kerana 1 tak ada objek di sini. Nampak tak? Kecuali 1 bukan image. Yang lain 3, 4, 5, 6 merupakan image bagi objek 9, 16, 25 dan 36. Faham tak? Okey, bila kita kata julat. Okey, apa maksud julat? Kalau kita nak tulis julat, kita akan ambil semua yang image. Okey, semua yang image, tetapi kita kena tulis dalam tata tanda set. Yang image, image maksudnya yang mempunyai objek. So di sini yang mempunyai objek adalah 3, 4, 5 dan 6. Satu bukan satu bukan julat kerana dia tak ada image. Dia tak ada objek. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ke-4. Okey, nampak tak contoh 4? Kecilkan sikit. Okey, ini adalah contoh 4. Okey, diberi set P ialah 1, 2, 3 dan Q ialah 5, 6, 7. Okey, fungsi F yang memetakan set P kepada set Q ialah menambah 4. Nampak tak? 1 tambah 4 dapat 5. 2 tambah 4 dapat 6. 3 tambah 4 dapat 7. Itu hubungan dia. So sekarang pelajar perlu wakilkan hubungan di atas dengan menggunakan pasangan tertib dia. Okey, pasangan tertib dia macam mana? Kan cikgu dah ajar. Okey, so pasangan untuk 1 ialah apa? Pasangan bagi 1 ialah 5. So 1, 5. Okey, untuk 2 pasangan dia ialah 6. Dan untuk 3 pasangan dia adalah 7. Okey, so ini adalah pasangan tertib. Okey, kalau B pula ikut jadual. Okey, jadual adalah satu lagi kaedah. Tadi cikgu terlupa nak tunjukkan. Jadual senang sahaja. Kita ambil pembaris. Okey, lepas tu kita lukiskan jadual sahaja. Okey, jadualnya. Okey. Okey, jadualnya adalah nampak tak? Nampak kan? Okey, jadualnya adalah yang semua yang pertama ini kita anggap sebagai X, yang image sebagai Y. Okey. So, yang pertama ialah 1, lepas tu 2, lepas tu 3 terlebih pula kat sini. Okey. Lepas tu 1 pasangan dia ialah 5. 2 pasangan dia ialah 6, 3 pasangan dia 7. So ini adalah bentuk jadual. Nampak tak? Semua yang objek akan menjadi X, semua yang image menjadi Y. Senang kan? Okey, yang seterusnya C, bentuk graf. Okey, pelajar ada buku petak, senang nak lukis. Okey, lukiskan paksi X, paksi Y. Lepas tu ingat yang sedang baring adalah set P yang pertama, yang berdiri tegak adalah set Q. Okey, set P kita adalah dari 1, 2, 3. Okey, di sini pun kita letakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, setiap petak macam inilah. Okey. Okey, 1 kepada apa? Pasangan dia ialah 1 kepada apa tadi? 1 kepada 5 kan? So 1 kepada 5, 2 kepada 6, 3 kepada 7. Dah wakilkan dengan menggunakan graf. Lepas tu persamaan. Okey, ini pun cikgu tak tunjukkan tadi kan? Persamaan dia senang, kita rujuk jadual di sini. Okey. So kita tahu nampak tak? Semua
Yang di bawah ini jawapan kita. So, kita letak 5, 6, 7 sama dengan, okey, semua ini hubungan dia ialah menambah 4. Betul tak? Semua ini adalah menambah 4. So, yang pertama ni 1 tambah 4. Yang kedua ni 2 tambah 4. Okey, yang ketiganya 3 tambah 4. Betul tak? 1 tambah 4 dapat 5, 2 tambah 4 dapat 6, 3 tambah 4 dapat 7. So, semua jawapan ini kita letak sebagai Y. Semua yang berubah ini adalah X kita kan? Betul tak? Ini ada nilai X kita. Tambah dengan, semua ini tambah dengan 4. Ini semua sama kan? So, tambah 4. So, kita boleh letak dalam bentuk macam ni untuk persamaan. Atau kita letak dalam bentuk fungsi kan. Fungsi adalah fx sama dengan, tulis semua ni. Y ini diganti dengan fx. So, x tambah 4. Okey, macam ni kita boleh tulis dalam bentuk persamaan. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh yang ke-5. Okey, lengkapkan jadual berikut bagi fungsi fx sama dengan x tambah 2. So, semua nilai x mesti ditambah 2. Nampak dah nilai x kita di sini adalah 2 kan? So, 2 tambah 2 dapat berapa? So, maksudnya nilai x ni kita letak di sinilah. 2 tambah 2 dapat berapa? 2 tambah 2 dapat 4. Lepas tu 4 pula. 4 tambah 2 dapat berapa? 6. Lepas tu 6 tambah 2 dapat berapa? 8. Dah kita lengkapkan. Okey, so sekarang tuliskan pasangan dia. So, pasangan dia ialah 2 dengan 4. Lepas tu 4 dengan atas bawah. 2 dengan 4, 4 dengan 6 dan 6 dengan 8. So, ini adalah pasangan tertib. Boleh faham? Bagus. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh 6. Okey, contoh 6. Okey. Tentukan sama ada set pasangan tertib berikut ialah satu fungsi atau tidak. Dan terangkan jawapan anda. Okey, dan terangkan jawapan anda. Okey. Okey, kalau kita lihat ya, set yang pertama ni, set A. Okey, pasangan tertib dia 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. Kita nak tentukan sama ada set ini, set pasangan tertib ini merupakan satu fungsi atau tidak. Okey. Jadi imbas balik ya. Apakah itu fungsi? Fungsi ialah yang mempunyai hubungan 1 kepada 1 dan banyak kepada 1. Outputnya mesti 1. So, kalau macam ni kita susah nak lihat, kita buat dalam bentuk graf, dalam bentuk gambar raja anak panah. Senang sikit. Okey. So, ini adalah set A, set B. Okey, 1. Okey, kita ambil semua yang pertama ni ya. 2, 3, 4. Okey, 1 kepada 3, 2 kepada 6, 3 kepada 9, 4 kepada 12. So, kita hubungkan dengan anak panah. Okey. Okey, bila akan menampak ini pun dah tahu dah. Ini hubungan apa? Ya, 1 kepada 1. Kalau 1 kepada 1, adakah ini merupakan fungsi? Ya, ini merupakan fungsi. Mengapa? Kerana setiap objek dipadangkan kepada satu image sahaja. Betul tak? So, kita bagi alasan dia. Setiap objek, kan dia suruh bagi terangkan jawapan anda kan? Nampak tak terangkan jawapan anda? So, setiap objek dipetakan apa? Kepada satu image sahaja. Pasal itulah ini dikatakan fungsi. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, bagi yang Q pula. Okey, macam ni kita tak nampak ke? Kita buat macam tadi gambar raja anak panah. Okey, 1 kepada 1, 2 kepada 1 juga, tak payah ulang. 3 kepada 1 juga, 2 kepada 2. Okey, so kita lihat ya. 1 kepada 1, 2 pun kepada 1.
lepas tu 3 pun kepada 1, lepas tu 2 kepada 2. So, apa hubungan di sini? Banyak kepada 1 kan? Betul tak? So, kalau ini banyak kepada 1 ke? Ini adalah banyak kepada banyak ke hubungan dia? Nampak tak? Okey, so ini bukan fungsi. Okey, ini bukan fungsi. Kerana apa? Kerana terdapat apa? Terdapat objek dipetakan kepada lebih daripada satu image. Okey, dah lebih. Okey, betul? So, ini adalah bukan fungsi. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada contoh yang ketujuh. Kita ada lagi 2 contoh. Okey, sebelum cikgu tamatkan topik fungsi ini. Okey, contoh 7. Wakilkan hubungan berikut dengan menggunakan persamaan. Tadi pun cikgu dah tunjuk, tapi cikgu tunjuk lagi sekali ya. Okey, so ingat ya, jawapan. Ini adalah jawapan. So, letak begini 3, 4, 5. Sama dengan 1, ini 2, ini 3. Betul? So, macam mana kita nak dapatkan 3 ni? Kita tambah 2 kan? Ini pun tambah 2 kan? Ini pun tambah 2. So, selalunya kat belakang ni dia kena seragam. Jadi, ini adalah Y sama dengan, semua yang depan ni adalah X tambah 2. Ataupun kita tulis Fx sama dengan X tambah 2. Boleh faham? Bagus. Yang ni pula lagi sekali, semua jawapan adalah yang Y. So, tulis 4, 9, 16 sama dengan 2. Ini 3 sama dengan 4. So, 2. Macam mana boleh dapat 4? So, kita kuasa 2. Betul? 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 pun dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. Jadi, ini adalah Y sama dengan, semua nilai ini adalah X tapi kuasa 2. Ataupun kita tulis sebagai Fx sama dengan X kuasa 2. Faham? Bagus. Okey, last kali contoh ke-8. Kita akan lihat. Okey, tadi cikgu dah terangkan kan apakah itu domain, kodomain, objek, image dan julat. So, kita akan buat sama-sama sekarang ya. Okey, domain adalah cikgu kata semua yang ada di set yang pertama ini merupakan domain. Betul? Betul tak? Okey, tapi ingat domain kena ada tata tanda set. So, 5, 7, 9. Nampak 5, 7, 9? Itu adalah domain. Kodomain adalah yang terletak di sebelah sini pula. Pun kena letak dalam bentuk tata tanda set. Iaitu P, Q, R, S. Semua unsur yang ada di sini. Okey. Objek. Apakah objek? Objek adalah unsur-unsur yang berada di domain kan. Tapi objek jangan letak tata tanda set. So, kita letak 5, 7 dan 9. Image kita adalah yang ada objek. Okey, ada objek ialah P. Q tak ada ya. R dengan S. So, P, R, S. Okey, jangan letak tata tanda set. Okey, julat ialah semua image. Tetapi yang membezakan julat dengan image adalah julat kena letak dalam bentuk tata tanda set. Yang merupakan image tapi kena ada tata tanda set. Boleh faham? Bagus. Yang B pula kita lihat ya. Domain kita ialah semua yang nilai-nilai X yang pertama ini adalah domain. So, buka tata tanda set 4, 8, 7, 9. Yang berada di nilai X. Okey, kodomain yang berada pada Y iaitu 8, 13, 16 dan 21. Itu adalah kodomain. Objek ialah semua yang domain tapi jangan letak tata tanda set. So, 4, 8, 7, 9. Image ialah semua ini mempunyai objek kan. So, 8, 13, 16, 21. Julat adalah image tetapi kena ada tata tanda set. 1. Boleh faham? Bagus. Yang akhir sekali,
Okey, kita lihat daripada graf ya. Okey, daripada graf, cikgu dah kata yang mendata atau yang sedang baring merupakan domain kita kan. So, domain kita adalah semua yang baring ni tengok. 4, 8, 10, 12. Kodomain semua yang menegak iaitu 3, 8, 9. Okey, objek kita ialah yang sinilah, yang domain ni lah. So 4, 8, 10, 12 tapi tak ada tanda-tanda set. Image kita yang ada objek lah, yang ada objek 3 dengan 8, 9 tak ada apa-apa kan. So di sini adalah 3 dengan 8 sahaja dan julat merupakan image kita tetapi kena ada tanda-tanda set begini. Okey, so boleh faham tak apa itu domain, kodomain, objek, image dan julat? Okey, sekian sahaja untuk pengajaran kali ini sehingga berjumpa di lain YouTube channel. Terima kasih dan salam sejahtera daripada cikgu.